Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak murid ustaz dan ustaz kasih sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan kelas fiqah tahun 6 untuk kelas yang berapa? Kelas yang ketiga. Okay, jadi awak boleh tengok baliklah kalau awak tak ingat apa yang kita belajar minggu lepas dan 2 minggu lepas, iaitu berkaitan dengan tajuk apa? Haji dan umrah. Kita dah belajar berkaitan dengan pengertian haji dan pengertian umrah. Kita dah belajar berkaitan dengan dalil yang mewajibkan kita melakukan haji. Kita belajar syarat-syarat haji, kita belajar rukun haji dan juga wajib haji kan. Syarat wajib melakukan haji. Ada, awak boleh tengok balik video yang Ustaz upload di YouTube. Ustaz share dekat grup WhatsApp kan. Jadi awak boleh tengok balik kalau awak lupa lah. Okay, jadi jadi kita akan mulakan kelas hari ini, iaitu PDPR Fiqah tahun 6, kelas yang ketiga. Okey. Sebelum tu kita bincang pula isu semasa kan. Sekarang ni haji dekat Mekah kita boleh buat ke? Sekarang ni boleh buat dekat umrah dekat Mekah, tapi bukan kita lah. Mana orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang kat Mekah mungkin boleh buat lah. Dan dengan SOP yang mana kita kalau kat Malaysia pun pergi masuk mall ke masuk kedai ada SOP. Dekat Masjid Haram pun adalah SOP dia. Ustaz tak tahulah SOP dia kan. Cumanya itulah, maknanya bila tawaf kena jarak, bila nak buat solat tu pun sama kena jarak. Supaya apa? Supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit. Ni adalah salah satu cara pencegahan, yang mana antara cara pencegahan yang berkesan lah. Kenapa? Bila kita batuk, kuman tu dia tersebar melalui udara. Semakin jauh kita berada, semakin kuranglah risiko penyakit itu berjangkit. Dan kita doakanlah supaya COVID ni cepat habis sebelum COVID ni, supaya kita dapat buat perbuatan ibadah-ibadah yang mana kita terdapat buatlah sebelum ni. Solat jemaah kan, pergi haji. Ramai mak ayah kita yang sedih, pakcik-pakcik kita yang tak dapat pergi haji kan. Elok-elok tahun ni nama naik haji, tak dapat pergi, sedih lah. Nak pergi umrah tak dapat pergi. Kenapa? Impian kita sebagai seorang Islam, kita memang nak pergi ke tempat-tempat tu, Madinah kita nak pergi, nak jumpa, pergi makam Nabi, kita nak pergi ke Mekah, kita nak buat haji dan umrah kan. Okey. Hari ni kita akan belajar tajuk baru juga berkaitan dengan haji, iaitu jenis-jenis haji. Ustaz, jenis haji ni pun ada jenis-jenis bukan satu je, bukan. Haji ni pun ada jenis-jenis dia. Maknanya kalau kita nak buat ada 3 jenis yang ni. 3 jenis ni kan. Yang awak nampak ni. Apa dia? Yang pertama ikut Ustaz, haji ifrad. Ini yang pertama. Yang kedua, haji tamattu'. Ikut haji tamattu'. Okey, nampak Ketiga, haji kiron. Siapa yang pernah dengar sebelum ni, Alhamdulillah lah. Siapa yang pernah belajar perkara-perkara ni, ini adalah ulang kaji lah berkaitan dengan apa yang pernah belajar sebelum ni. Jadi siapa yang tak pernah first time dengar, saya pertama kali lah dengar ni Ustaz. Ni apa benda ni haji ni? Ifrad ni apa ni Ustaz? Tamattu' ni macam terkutuk je Ustaz, bukan? Ni hadis Islam bahasa Arab. Kiron ni Quran ke tak? Bukan. Kiron ni adalah lepas ni kita akan belajar. Okey, yang pertama haji ifrad. Ustaz, haji ifrad mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dan mengerjakan umrah setelah selesai haji. Ini haji ifrad. Okey, pertama sekali, Ustaz nak tanya, apa bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji ada apa? Ada berapa bulan? Ada 4, 5. Bulan-bulan haji ada 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal. Yang kedua bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Bulan 10, 11, 12 dalam bulan Islam kan. Jadi siapa yang nak buat haji, maknanya dia boleh bermula niat haji kalau dah masuk bulan Syawal. Contohlah daripada Malaysia kan.
Dia rajin pergi contohnya naik basikal. Ada ustaz tengok dekat YouTube, ada orang tu dia naik basikal pergi haji. Sampai bulan Syawal, dia bolehlah niat haji. Pakai ihram kan daripada bulan Syawal sampai nak tunggu bulan Zulhijjah, lama betul. Okey. Macam mana kisah haji ifrad ni? Dia macam ni. Awak contohlah awak naik kapal terbang kan. Awak naik kapal terbang sampai dekat Mekah tu, awak niat haji je. Awak kira awak sampai tu, awak cuma buat haji sahaja. Sebab apa? Mungkinlah sebelum ni awak pernah buat umrah kan. Contohlah buat umrah bulan Muharram, buat dengan mak ayah awak ke kan. Sebab bulan Muharram tak boleh buat haji. Jadi awak buat umrah dengan mak ayah awak, kemudian awak pun balik. Semata-mata pergi untuk umrah. Kemudian bila sampai bulan haji, sampai je nama mak ayah awak dipanggil kan, mak ayah awak pergi. Maknanya mak ayah pergi tu semata-mata buat haji sahaja. Dia tak buat umrah lah. Kenapa? Kita nak tengok ni nama ifrad. Ifrad ni perseorangan kan, satu-satu. Okey. Yang kedua ni haji, Ustaz, haji tamattu'. Mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dalam tahun yang sama. Okey, nak faham mudah haji tamattu' ni, awak sampai je, contohlah awak sampai bulan Zulkaidah kan. Sampai 1 Zulkaidah. Awak pun bila sampai tu, sampai je sepatutnya kalau kita memang nak pergi tu nak buat haji. Bila kita sampai tu kita kena terus niat haji. Sampai dekat mikot kan. Kena pakai ihram semua buat haji. Tapi ada satu jenis haji nama haji tamattu' ni, awak sampai je dekat tempat mikot tu, awak niat umrah dulu. Maknanya sampai buat umrah, dah habis umrah, lepas tu awak pun tahallul. Tahallul awak potong rambut kan. Sampai ada yang sampai botak, potong sikit. Kemudian awak boleh pakai pakaian biasalah. Sementara nak tunggu waktu haji. Bila? Sebelum 9 Zulhijjah. Sebelum wukuf di Arafah tu, maknanya sebelum tu berapa hari tu dah boleh niat untuk haji pula. Okey. Kenapa orang buat haji tamattu'? Ni ramailah kebanyakannya lah. Maknanya orang-orang yang daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada yang tempat-tempat jauh ni, kebanyakannya buat haji tamattu'. Ada juga yang buat haji ifrad. Okay, sebab dia dah pernah buat umrah kan. Haji tamattu' ni ramai yang buat. Kenapa? Sebab awak bayangkan contohlah, biasanya ada grup-grup yang pertama pergi haji ni, dia sampai sebulan awal. Ada yang sampai pergi awal tu mungkinlah 3 minggu, 4 minggu awal. Awak bayangkan, sampai tu kita dah sampai tempat mikot tu, kita dah kena pakai ihram. Dah kena niat haji pakai ihram kan, sebab dah masuk bulan haji kan. Jadi bayangkan 3 minggu, sebulan kena pakai ihram saja. Tak boleh nak pakai seluar dalam, tak boleh nak macam-macam benda kan kita belajar kan. Yang minggu lepas siapa yang tak tengok, pergi tengok video tu. Apa yang kita belajar, perkara yang dilarang kan dalam sewaktu dalam keadaan haji dan umrah. Maknanya semua benda tu kita tak boleh buat. Tak boleh pakai baju biasa dalam masa sebulan. Kalau siapa yang mungkin rajin, bolehlah nak buat. Tapi siapa yang mungkinlah sampai satu masa dia tak tahu bila lagi boleh buat umrah kan. Jadi buat umrah dulu. Tapi dalam masa sama kita dapat pakai baju biasa. Kita dapat ringanlah sikit daripada kena pakai sebulan pakai ihram. Bayangkan sebulan pakai baju yang tak ada kain tu kan. Maknanya diberikan peluang untuk kita buat umrah dulu. Umrah ni lebih kurang berapa hari 2-3 hari kot. Mungkinlah 2-3 hari. Bila dah buat umrah, minggu Ustaz. Mak Ustaz pergi umrah seminggu lah kot. Habis je umrah, dah boleh pakai baju biasa. Kemudian buat ibadah kan. Buat ibadah macam biasalah. Boleh pakai baju biasa. Yang lelaki boleh pakai jubah, boleh pakai baju Melayu ke kalau nak pakai baju Melayu kan. Okey. Kemudian bila sebelum 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, okey, pakai balik ihram, niat untuk haji. Faham? Tapi kita akan bincanglah apa yang berlaku kalau awak buat haji tamattu' ni. Okey, seterusnya akhir sekali haji qiran. Haji qiran ni dia terbalik dengan haji tamattu'. Kalau haji tamattu',
kita buat umrah dulu. Haji Qiran kita buat sama-sama. Sama-sama. Kata balik lawan. Apa ni? Yang ni buat umrah dulu, kemudian baru buat haji. Yang Haji Qiran ni, haji dan umrah buat waktu yang sama. Maknanya dia sampai tu, dia terus niat untuk haji, dia terus niat untuk umrah. Maknanya dia tak buat asing lah. Nampak ni. Okay, Ustaz. Haji Qiran mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak pada bulan-bulan haji. Haji Qiran ni lawan dengan haji ifrad lah. Kalau haji ifrad ni kita buat haji dan umrah asing-asing, tapi umrah tu mesti di luar daripada bulan haji. Tapi Haji Qiran ni dua-dua buat serentak. Mana tak perlu nak buat dua ibadah yang asing lah. Mana dia buat tawaf tu ada tawaf haji dan juga tawaf untuk umrah sekali. Okay, faham Okey. Haji tamattu, Haji Qiran. Okey, faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp Ustaz lah apa-apa. Bab yang ni memang susah sikit. Tapi kita tak faham. Cuma takat awak sekolah rendah ni, awak faham ini pun dah cukup lah. Kan, nanti mungkin awak besar nanti sebab awak nak pergi haji, awak akan ikut kursus macam-macam awak belajar ini. Okey. Ni dia yang kita nak sambung tu. Dalam buku tak ada, tapi Ustaz rasa Ustaz perlulah terangkan. Kalau kita buat haji yang ni, apakah kesan dia? Okey, kalau kita buat haji ifrad, dia ada dam. Dam ni apa? Dam ni denda. Ada kena denda tak? Kalau contoh kita buat haji ifrad, mana kita datang tu hanya buat haji, apa dia? Tidak dikenakan dam, tak ada dam, maknanya tak ada denda. Bukan dam haji yang awak main tu Dam ni makna bahasa Arab, dia maksud dia denda. Kalau awak melanggar ada perkara-perkara yang sepatutnya awak tak buat waktu haji dan umrah ni, awak akan dikenakan dam. Dan dam ni adalah kadar-kadar dia. Kalau awak rajin, awak cari kat Google. Dam haji. Nanti akan adalah macam-macam result, ada yang keluar yang mainan awak main tu lah. Dan awak carilah dam haji Mekah. Barulah keluar yang sebetulnya. Okey. Kalau kita buat yang jenis haji tamattu', kalau umrah, kita buat umrah dulu baru kita buat kita buat haji, ada kesan dia. Dikenakan dam. Ada dam dia. Dam dia apa? Yang pertama sama juga Haji Qiran kalau kita buat serentak. Dam dia apa? Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Bila nak sembelih? Eloknya kita sembelih itulah waktu hari Aidil Adha ataupun hari Tashrik. Waktu tu kita sembelih, kan? Okey. Kalau tak mampu, yalah biasa yang pergi ni bukan kaya-kaya, kan? Seekor kambing kita mau RM500. Mau 900 kalau nak yang besar-besar, kan? Mahal kambing ni. Kita kat Malaysia pun Ustaz nak beli kambing tu apa? RM1,000. Ada program, ada universiti Ustaz in charge di kambing. Ustaz dapat minta dapat 900. Ui, seekor kambing RM900. Orang yang pergi tu orang kampung, kan? Dia pergi haji dah tua-tua dah, duit bukan banyak sangat pun. Yang kaya-kaya tu alhamdulillah lah. Boleh bayar senangnya beli kambing, kan? Jadi kalau yang tak mampu ni ada ni. Jika tidak mampu, kalau dia buat tamattu' dengan Haji Qiran, jika tidak mampu, yang kedua apa dia? Berpuasa 3 hari di Mekah. Maknanya waktu kat Mekah dia puasa 3 hari. Kemudian bila dia sampai je di negara masing-masing, dia kena puasa 7 hari. Jumlah dia berapa hari? 10 hari. 7 tambah 3, 10. Okey. Antara sebab dia kenapa Haji tamattu' dengan Haji Qiran ni dikenakan dam adalah disebabkan bersenang lenang. Bersenang lenang tu macam mana? Macam mana Ustaz belajar dulu bersenang lenang tu lah. Dia maknanya sampai dia boleh dah sampai, walaupun dia dah niat untuk dia nak niat haji, kan, nak buat haji, tapi dia boleh buat umrah dulu, kemudian ada masa beberapa hari dia boleh pakai baju biasa, dia boleh buat perkara yang di luar daripada ihram, macam-macam perkara, kan. Jadinya itulah antara sebab dia, antara sebab dia bersenang lenang, jadi dia dikenakan dam. Okey. Dan kenapa ramai yang buat haji tamattu'? Sebab apa? Sebab kalau nak dibandingkan dengan seekor kambing, kan, nampak seekor kambing, kan, kita keluarkan RM500. Simpanlah siap-siap. Siapa yang nak buat haji tamattu' tu simpan siap-siap RM500. Nak banding dengan kalau kita nak buat lagi sekali buat umrah, awak bayangkan. Mak ayah awak, kan, contoh nak pergi saja tu kos RM10,000 lebih kurang. Itu setelah subsidi daripada tabung haji. Mungkin berubahlah. Tabung haji ada bagi sikit, kan, sumbangan. Top up bolehlah pergi haji. Bayangkan lagi sekali balik daripada Malaysia nak pergi umrah lagi. Umrah kan berapa rate? Kalau waktu cuti lagi mahal.
5,000 6,000, bulan Ramadan lagi mahal kan. Nak bandingkan di 500 900 dengan nak bandingkan lagi 5,000 6,000, lebih baiklah buat je haji tamattu ataupun haji qiran. Supaya apa, kos dia tu kurang lah sikit. Tak apalah, semedih je lah ekor kambing pun nak banding. Kalau nak buat lagi sekali umrah, punyalah mahal kan, 4,000 5,000 tak mampu. Lagi satu, kenapa haji tamattu? Sebab dah sampai awal sangat. Sampai awal sangat, lepas tu buatlah umrah dulu. Jadi kita boleh buat perkara-perkara yang kita selalu buat kan. Contoh nak apa, bolehlah nak pegang isteri, nak pakai minyak wangi. Kalau tidak, sebulan pakai ihram tu sebulan lah tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh nak apa ni, mana busuk lah kan. Okay, faham Jadi kalau tak faham boleh tanya ustaz lah, WhatsApp ustaz, boleh tanya personal. Tak pun awak boleh carilah Google ke apa kan. Sekarang ni zaman sekarang mudah je, awak search kat YouTube pun semua dah boleh jumpa perkara-perkara ni. Cuma yang ni ustaz beritahu lah, ini tak ada dalam buku. Ni ustaz terangkan apa ni tambahan lah. Okey. Kita ulang balik. Hari ni kita belajar sikit je, iaitu jenis-jenis haji. Ada 3 jenis tadi. Haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Okey, haji ifrad ni kita buat waktu kita datang buat haji tu, kita buat haji je. Tak ada buat umrah. Mana umrah tu kita buat lain masa. Kita buat bulan Muharram ke, bulan Safar ke, di luar daripada bulan haji. Bulan haji apa dia? Bulan Syawal, apa ni, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey, haji tamattu' apa dia? Kita buat umrah dulu dalam bulan haji. Contohnya kita sampai bulan Zulkaidah, kita buat umrah dulu. Dah habis umrah, kita boleh tahallul, potong cukur rambut dan boleh pakai baju biasa. Nanti sebelum 9 Zulhijjah, niat pakai ihram, kemudian untuk pergi ke Padang Arafah untuk buat haji. Dan terakhir haji qiran, dia buat serentak. Haji dan umrah tu dia buat serentak. Okey, itu je apa kita belajar hari ni. Kalau tak faham boleh tanya ustaz, boleh WhatsApp ustaz. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.